Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Untuk pagi ini, kelas PDPR Sains kita akan masuk topik yang seterusnya dalam tajuk tumbuhan iaitu pencaran biji benih atau buah. Pencaran biji benih atau buah. Okey. Sebelum kita masuk topik ni, okey, cikgu minta kamu buka buku teks kamu pada muka surat 104. Okey. Sebelum kita masuk tentang tajuk pencaran biji benih ni. Okey. Dulu tahun waktu kamu darjah 3, okey, kamu ada belajar tentang pembiakan tumbuhan. Okey, tumbuhan membiak dengan ada beberapa cara, antaranya yang pertama melalui biji benih, okey, keratan batang, batang bawah tanah, okey, anak pokok, spora, kemudiannya melalui daun. Okey, ada 6 cara pembiakan tumbuhan. Jadi, topik pencaran biji benih ni khas untuk cara pembiakan melalui biji benih. Okey? Jom kita lihat apa itu pencaran biji benih. Okey. Tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buah melalui pelbagai cara untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey. Mereka pencarkan biji benih untuk kemandirian spesies, untuk kekalkan spesiesnya daripada pupus. Mari kita ikuti kisah biji benih pokok keembung dan induknya. Okey, induknya. Induk tu apa? Induk tu adalah pokok asalnya. Okey, kita boleh panggil macam ibu dah lah. Okey, macam kita, induk kita, ibu bapa kita. Okey? Untuk mengetahui cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Jom kita lihat cerita biji benih pokok keembung ni. Okey. Ni contoh pokok keembung. Okey. Ini buah. Okey, buah pokok keembung. Dalamnya ada biji. Apa yang berlaku? Buah itu meletup. Pop. Okey. Apa pokok induk ni cakap pada anak biji benihnya? Di situ kamu dipencarkan. Tumbuhlah dengan sihat, anakku. Dia bagi meletup. Nak bagi biji benih tu pergi jauh daripada pokok induk. Selamat pagi, anakku. Apa anaknya cakap? Apa biji benihnya cakap? Selamat pagi, ibu. Okey. Kemudian tiba-tiba ada siapa tu? Yang tengah terbang ni. Bukanlah terbang. Kita panggil dia melayang. Okey. Siapakah mereka? Apakah yang sedang berlaku kepada mereka? Anak biji benih kembung ni tanya, apa yang berlaku tu? Okey, mak pokok kembung cakap apa? Mereka ialah buah angsana. Buah pokok angsana. Mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh dari induknya. Okey, ini pokok angsana. Pokok angsana ni pokok besar, tinggi. Okey? Ni pokoknya. Okey. Buahnya boleh melayang apabila ditiup angin. Nak melayang ke mana? Nak melayang pergi tempat yang lebih jauh daripada pokok asal, daripada pokok induk. Okey. Kita tengok seterusnya perbualan antara biji benih kembung dengan pokok angsana, biji benih pokok angsana. Hai, bagaimanakah kamu dapat dipencarkan ke sini? Saya dipencarkan melalui angin. Jauh dari pokok induk saya. Macam mana dia boleh terbang? Macam mana dia boleh melayang apabila ditiup angin? Ni bentuk dia ni. Okey, kamu tengok dia leper. Okey. Tapi di tengah dia ni dia tebal. Tengah dia tebal, tapi dia punya tepi leper. Okey. Kita baca lagi. Dia ditiup angin. Ini ciri pokok angsana. Ciri buah angsana yang dipencarkan oleh angin. Okey, kita baca. Dipencarkan oleh angin, melalui angin. Okey, ciri-ciri biji benih atau buah. Ini khas untuk biji benih yang dipencarkan oleh angin. Ciri-ciri pertama mesti kecil. Kedua, ringan. Kenapa nak ringan? Supaya senang diterbangkan. Berbulu halus. Okey.
Itu ciri bagi buah biji benih lain lah. Yang dipencarkan melalui angin. Tapi angsana ni tak ada bulu, tapi dia ada bentuk lain, dia ada struktur lain. Kita tengok seterusnya, nipis. Angsana ni nipis, dia punya bahagian tepi dia ni nipis, dan juga mempunyai struktur bersayap. Inilah struktur bersayap dia yang nipis ni. Okey. Ini ciri biji benih yang dipencarkan melalui angin. Kamu kena tahu ini. Okey, kena ingat. Jom kita lihat seterusnya. Kisah seterusnya. Biji keembung berbual pula dengan buah kelapa. Hai buah kelapa, bagaimanakah kamu dipencarkan? Oh, saya dipencarkan melalui air. Nampak? Dia terapung di dalam air. Pokok kelapa selalu berada di pesisir pantai. Okey. Buahnya kalau gugur daripada pokok, nanti mudah dihanyutkan oleh air, dihanyutkan oleh laut lah. Okey. Jom kita lihat apa cirinya. Okey. Buah kelapa dipencarkan melalui air. Angsana tadi melalui angin. Ciri dia sekian. Yang ini melalui air. Apa cirinya? Yang pertama, kulit berlilin. Kulit yang berlilin. Ingat tak hari tu yang kita belajar tentang apa? Ciri khas tumbuhan lindungi diri daripada iklim dan cuaca. Okey. Kulit berlilin ni kalis air. Kulit berlilin ni kalis air. Maksudnya air tak masuk ke dalam, air tak resap ke dalam buah. Okey. Seterusnya, apa ciri seterusnya bagi buah kelapa ni yang dipencarkan oleh air? Sabut yang berongga. Okey, ni kamu tengok ni. Ni kulit dia licin, kalis air, berlilin. Okey. Air tak masuk. Kemudian sabut dia ni. Pernah tak kamu kopek, kamu tengok ayah kamu ke atau kat kedai ke orang kopek buah kelapa, sabut dia tu macam rambut-rambut tu kan. Okey. Sabut tu dia berongga. Berongga maksudnya ada ruang udara. Apa jadi kalau ada ruang udara? Mudah terapung. Okey? Itu ciri buah yang dipencarkan melalui air. Buah yang dipencarkan melalui air ni selalunya kulit berlilin, kemudian ada rongga udara supaya boleh terapung. Okey? Kita tengok seterusnya. Cerita seterusnya. Okey. Biji benih keembung jumpa siapa pula ni? Hai, siapakah kamu? Saya biji benih rambutan. Isi saya mudah dimakan oleh monyet yang kemudiannya memencarkan saya di sini. Cuba kita tengok. Ada tak pokok rambutan kat sini dalam gambar? Tak nampak. Maksudnya dari mana datang buah rambutan ni? Mungkin di tempat yang lebih jauh. Okey, pokok asalnya, pokok induk dia tempat jauh. Monyet pergi sana, ambil buah rambutan, lari masuk hutan, makan, buang dekat situ. Maksudnya dia pencar jauh daripada induknya. Jom kita lihat apa ciri yang dipencarkan melalui haiwan ni. Okey, yang pertama, cirinya adalah isi buah yang boleh dimakan. Okey, untuk pencarian melalui haiwan ni ada dua kumpulan. Satu yang boleh makan, satu yang tak boleh dimakan. Ada dua kumpulan biji benih yang dipencarkan oleh haiwan. Yang ni kita belajar yang boleh dimakan dahulu. Okey, apa cirinya? Isi buah yang boleh dimakan. Kemudian, apa ciri yang kedua? Warna buah yang menarik. Kamu tengok rambutan. Rambutan bila dah masak warna apa? Warna merah. Dia menarik perhatian. Kalau warna hijau, kamu tengok pun tak lalu kan. Macam tak menarik perhatian kan. Okey, jadi bila dah masak, Allah dah jadikan buah tu masak pada waktu dia jadi warna merah. Jadi haiwan tahu, buah ini telah masak, boleh dimakan. Okey, apa ciri seterusnya? Mengeluarkan bau yang harum. Ini ciri buah atau biji yang boleh dimakan. Okey, yang dipencarkan oleh haiwan. Jom kita lihat seterusnya. Ini kumpulan biji benih yang tak boleh dimakan tapi dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Okey, tengok cerita tu. Apakah yang terlekat pada bulu badan arnab itu? Itu ialah biji benih pepulut. Okay? Biji benih pepulut dipencarkan melalui haiwan. Okay.
Mungkin kamu pernah tengok kadang-kadang kucing kat rumah kamu bela kucing tu duk main dekat kawasan rumput, duk guling-guling kan. Tiba-tiba lepas tu dia datang kat kamu nampak ada benda-benda yang terlekat dekat bulu dia. Okey, benda-benda bulat-bulat berduri. Okey, terlekat kat bulu dia. Itu sebenarnya adalah biji benih. Biji benih yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia. Contoh lain, kalau kamu pergi padang waktu PJ ke kan, kita main bola ke apa ke, kadang-kadang seluar kamu tu penuh dengan kemuncup. Kemuncup tu pun biji benih yang dipencarkan oleh haiwan dan manusia. Kenapa boleh tersangkut kat seluar? Kalau yang pepulut ni kenapa boleh sangkut dekat badan anak tu? Okey, jom kita lihat apa cirinya. Ciri biji benih atau buah bagi yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia ni yang tak boleh dimakan. Okey, apa cirinya? Cirinya mesti kecil, ringan dan bercangkuk. Bercangkuk atau berduri, sebab dia nak melekat pada bulu haiwan ataupun pakaian manusia. Okey. Nanti kita tengok lagi contoh lain. Okey. Dah berapa dah ciri pencaharian tadi? Pertama tadi melalui angin, kedua melalui air, ketiga melalui haiwan dan manusia. Okey, haiwan manusia tu kumpulannya boleh dibagi pada dua. Kumpulan biji benih boleh dimakan dan juga kumpulan yang tak boleh dimakan. Okey. Ni biji benih buah pepulut. Okey. Tengok seterusnya. Ini mak pada pokok keembung. Maknya cerita balik apa yang berlaku tadi. Okey. Lenggai saya ini mengering dan merekah. Wah, adik-beradik saya semakin bertambah. Ini buahnya. Okey. Dia panggil lenggai. Okey, dia kulit buah dia tu. Okey, kulit dia mengering dan merekah. Bila merekah dia akan meletup dan menolak biji benih yang ada dalam buah tadi. Okey. Dan buah biji benih itu pun bertaburan jauh daripada induk. Apa cirinya bagi pencarian melalui mekanisme letupan ni? Nama dia mekanisme letupan. Sebab apa? Sebab dia mengeluarkan bunyi macam meletup lah. Pop. Macam tu. Okay? Sebab tu kita panggil dia pencarian melalui mekanisme letupan. Apa cirinya? Yang pertama, lenggai mengering. Okay, yang kedua, lenggai merekah. Selalunya buah yang akan menjalankan mekanisme letupan ni, pencarian mekanisme letupan ni, buahnya itu kulitnya akan mengering. Lama-lama dia akan terbuka sendiri. Bila terbuka tu dia akan buka secara mengejut. Biji benih tu akan dilontar, dibalik keluar jauh daripada pokok induk. Okey, inilah cerita pasal biji benih pokok keembung. Okey. Jom kita lihat apa mak keembung cerita. Sekarang kamu semua telah mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan dipencarkan dengan cara yang berbeza. Ada yang dipencarkan melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Ada 4. Kamu kena faham, kamu kena ingat ada 4 cara pencarian biji benih. Ada ciri bagi setiap biji benih yang dipencarkan. Okey, jangan keliru. Okey. Jadi kita lihat apa cikgu ni cakap. Setelah kamu mengikuti kisah biji benih pokok keembung dan induknya, nyatakan cara tumbuh-tumbuhan memecarkan biji benih atau buahnya. Okey, cikgu akan bagi beberapa gambar. Kita akan tengok balik apa ciri buah-buahan biji benih tersebut. Apakah cara pencarian bagi biji benih tersebut. Okey, cuba kita tengok ni nota ni. Okey, lenggai. Lenggai adalah kulit biji benih yang keras yang memecah apabila matang. Itu cikgu cakap tadi. Pokok keembung tu, buah dia tu. Okey, kulit dia tu. Okey, dia akan mula mengeras. Bila dah matang, dah tua, okey, dia akan terbuka, meletup, pecah. Dan buahnya akan dipencarkan jauh daripada induk. Okey. Jom kita lihat. Nanti cikgu tunjukkan beberapa contoh tumbuhan. Okey. Kita tengok ni contoh buah kelapa tadi. Cikgu terangkan balik. Okey, kita tengok sini.
Buah kelapa ni kamu nampak sini dalamnya ada sabut. Sabut yang berongga. Okay, bila berongga dia ada ruang udara, memudahkan dia untuk terapung di dalam air. Okey, dia tak tenggelam lah. Okey, kemudian kulitnya ni. Kulit luar dia ni yang berlilin. Kalis air. Jadi air tak boleh meresap masuk, buahnya masih boleh terapung dalam air. Okey. Kita tengok situ. Okey. Ni dia kulit berlilin. Kulit berlilin. Okey. Ni kulit dia licin, kalis air. Okey. Kita seterusnya buah kelapa juga. Ni pokok angsana punya buah. Okey. Apa ciri dia tadi? Kering, ringan. Kemudiannya dia ada struktur bersayap, okey, dan juga kecil. Jadi dia senang nak melayang bila ditiup angin, okey. Mesti kamu pernah tengok pokok angsana ni punya buah, okey. Ni buah apa ni? Ini buah bagi pokok meranti. Okey, pokok meranti. Pokok meranti ni pokok balak besar, tinggi. Okey. Biji benih dia ringan, kemudian kering, dan dia ada ni struktur ini. Macam kipas helikopter. Okey, kita panggil dia struktur bersayap lah. Okey, buahnya ni kalau jatuh daripada atas, dia akan berpusing. Sambil berpusing, sambil tu ditiup angin. Jadi buahnya akan pergi jauh. Biji benihnya akan pergi jauh daripada pokok induk. Jadi dia dipencarkan oleh apa? Dipencarkan oleh angin. Dipencarkan melalui angin. Okey. Ini pokok meranti. Besar dan tinggi. Pokok balak tu tinggi macam tu. Buahnya tinggi di atas pokok. Okey, biji benih tu. Ni bunga apa ni? Inilah bunga lalang. Okey. Cuba kita tengok apa ciri dia. Dia ringan. Dia halus. Bukan halus, dia kecil. Kemudian dia berbulu dan kering. Apa agaknya cara pencarian dia? Melalui angin. Okey. Dia tak ada struktur bersayap tapi dia berbulu. Maksudnya dia boleh ditiup angin, boleh diterbangkan melalui angin. Ni dia bunga lalang. Ni pokok apa? Ini pokok kekabu. Cuba kita tengok apa ciri yang dia ada. Biji benihnya kering, kemudian ringan, kecil dan berbulu. Apa cara pencariannya? Melalui angin. Sebab dia berbulu dari ringan, mudah ditiup angin. Okay? Jadi dia dipencarkan melalui angin. Ini pokok semalu. Pernah jumpa? Pernah kan? Pernah main apa semua kan? Ini bunga dia lah warna ungu ni. Yang cikgu nak cerita ini dia. Inilah biji benih semalu. Cuba tengok apa ciri dia ada. Satu, dia kecil. Kedua, dia berduri atau bercangkuk. Ini kalau melekat dekat bulu haiwan, diikutlah mana haiwan tu pergi sampailah haiwan tu buang. Okey, buang biji benih tu, ataupun dia sangkut dekat stokin kamu, dekat kasut kamu. Okey, kamu nampak apa benda yang melekat ni, kamu buang. Kat situlah dia jatuh. Inilah cara biji benih pokok semalu dipencarkan. Melalui apa? Melalui manusia dan haiwan. Ini kumpulan biji benih yang tak boleh dimakan. Dia mempunyai ciri kecil dan berduri. Okey, atau bercangkuk. Ni dia. Kemuncup. Sama juga cirinya. Okey. Kecil dan bercangkuk ataupun berduri. Dipencarkan melalui manusia dan haiwan. Melekat pada bulu atau seluar kamu atau stokin kamu. Ini pokok kemuncup. Ini buah rambutan. Tengok. Ini kumpulan biji benih yang dipencarkan oleh haiwan dan manusia yang boleh dimakan. Apa ciri dia? Yang pertama, mesti boleh dimakan. Isi yang boleh dimakan. Biji benihnya keras. Okey, kenapa? Monyet makan, kadang monyet telan biji tu sampai ke dalam perut, dicerna-cerna, kemudian dibuang melalui penyah tinjaan. Bijinya masih elok, tidak hancur. Mesti keras. Okay? Kemudian kulitnya warna yang terang bila dah masak. Kemudian dia mengeluarkan bau yang harum dan sedap. Okay? Menarik perhatian lah. Okay? Ni pun sama. Ini buah mangga. Tengok. Warnanya cantik, menarik. Okay? Isinya boleh dimakan. Baunya pun harum. Bijinya keras.
Ini contoh buah yang dipencahkan melalui haiwan yang boleh dimakan. Okey, bukan haiwan saja, manusia pun sama. Okey. Ini buah apa? Ini buah, kalau kamu dekat kampung sana kamu tahulah kan. Ini buah getah. Buah getah, ini bijinya. Cuba tengok apa berlaku dengan yang gambar kat tengah ni. Buah yang kat tengah tu. Itu kulitnya telah merekah. Okay, ini buah getah dipencahkan melalui mekanisme letupan. Kulitnya tu, lenggai dia tu mula merekah bila dah matang, lalu dia terbuka dan meletup. Dan buah bijinya dipencahkan jauh dari induk. Sebab tu kalau kamu masuk kebun getah, ladang getah, kamu akan dengar ada bunyi letupan. Pop! Pop. Itu maksudnya apa? Bunyi buah getah yang dah meletup memecahkan biji benih. Okey. Ni pun samalah buah getah. Okey. Ni buahnya sebelum masak. Okey. Ini bendi. Biasa makan bendi. Bendi pun sama. Dia menjalankan mekanisme, dia dipencahkan melalui mekanisme letupan, di mana kulit bendi ni bila dah matang, dah tua, dia akan merekah dan meletup. Yang kamu selalu makan, mak kamu masak tu belum lagi nak meletup. Okey, boleh dimakan. Okey. Jadi apa ciri dia tadi? Kulit mengering dan kulit merekah. Lalu dia meletup memecahkan biji benih. Okey. Tu dia. Ni kulit dah kering, nampak? Okey. Jadi buah getah dan juga bendi memecahkan biji benih melalui mekanisme letupan. Ni pokok keembung. Tadi gambar tadilah. Pokok keembung ni tinggi pada lutut je, tak tinggi mana. Okey. Ini buah dia. Okey. Itu cerita dia, buah dia. Bila dah merekah dan melengai, lenggai dia tu dah merekah. Okey, keluar biji benih. Okey. Ini buah apa ni? Ini sebenarnya adalah buah teratai. Yang dalam tu warna hijau, warna hitam tu, itu adalah biji benih teratai. Teratai itu kat mana? Teratai hidup di permukaan air. Agak-agak apa ciri biji benih dia? Apa cara pencaharaannya? Dia dipecahkan melalui air. Apa cirinya? Cirinya mestilah berkulit berlilin. Ni kulit dia. Kulit biji benihnya berlilin. Dan dalamnya tu ada rongga udara. Dia boleh terapung atas air. Jadi biji buah teratai dipencarkan melalui air. Okay? Okay. Jadi tadi kita dah tengok contoh-contoh biji benih yang cikgu tunjukkan gambar tadi. Jadi kita tengok kotak biru ni. Semua biji benih dan buah dipencarkan dengan cara yang berbeza untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okay. Tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham 4 cara pencaharaan biji benih dengan setiap ciri bagi setiap pencaharaan. Okey, yang bawah ni kamu boleh baca, kamu boleh tengok. Ni kalau kita tengok sekali pun kita tahu dah. Okey. Dandelion tengok berbulu ringan, pencaharaan melalui angin. Okey, buah nipah. Buah nipah ni dia pokoknya di tepi air. Buahnya ringan, ada rongga udara, jadi dia dipencahkan oleh air. Okey, buah manggis warna cantik, terang, ada bau, isi boleh dimakan, biji keras, dipencahkan melalui manusia dan haiwan. Buah getah macam cikgu tunjuk tadi, kulitnya akan, lenggai dia akan merekah. Okey, dan mengering apabila matang, dan buahnya, bijinya akan dipencarkan melalui mekanisme letupan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu terangkan ni. Okey, nanti kita jumpa lagi kelas kita pada kelas yang lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.